pelan-pelan. Tolonglah jangan bagi kuat. Sebab dia bukan nak dengar Yasin tu dah. Dia nak dengar La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah sebelum kematiannya, maka dia akan masuk syurga. Itu yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian ada sebahagian daripada orang, saya tulis dalam ni sikit lah. Saya tulis dalam ni sikit. Dia beriktikad bahawasanya setan ni datang menyerupai kedua ibu bapa, menggoda agar manusia murtad. Kalau kita dengar, adalah satu rakaman dulu-dulu ni, Jemaah Al-Arqam, dia orang ada buat satu kaset nasyid yang mana tentang selimut putih. Dia cerita tentang datang setan menyerupai kedua ibu bapa aku, menggoda aku, ajak mari ikut kami, mari ikut kami. Terimalah agama Yahudi, terimalah agama Nasrani, terimalah agama Majusi. Ini sebenarnya cerita-cerita yang palsu, tidak sahih sandarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, adapun cerita detail tentang apa yang berlaku di saat kematian, ada buku-buku yang menarik. Antaranya buku karangan Syekh Husain Al-Awaisyah, merupakan murid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia tulis apabila berhadapan dengan kematian. Dia cerita apa yang berlaku sebelum daripada mati berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seperti hadis Nabi, inna lil maut sakarat. Kematian itu adalah beberapa sakarat, kesakitan mati yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Banyak lagi. Itu pendetilan tentang apa yang seseorang tu berasa ataupun berhadapan ketika mana dia sedang diambang kematian, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan di sini ada satu lagi perkara yang kita boleh tambah ketika nazak di sini tentang bacaan Yasin tu tolong bulat. Ini yang saya katakan beberapa perkara yang kita nak perbetulkan. Bacaan Yasin ini dipertikaikan oleh para ulama tentang kedudukan hadisnya. Sebaliknya kita dahulukan la ilaha illallah. Seterusnya yang keempat kita boleh tambah itu di sini, iaitu berdoa. Berdoa kepada pesakit dan dilarang kita bercakap perkara-perkara yang tidak baik di sisinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marid aw al mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Bila kamu menghadiri orang sakit ataupun orang yang mati, maka hendaklah kamu berkata perkataan-perkataan yang baik. Bukan kita tanya, apa kata kalian kepada si mati? Baik. Bukan lagu tu. Yang jadi lagu tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dekat para sahabat lalu satu jenazah. Nabi tanya, apa hangpa tahu pasal dia ni? Apa kata dia ni baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ni baik. Pasal memang dia baik betul. Sebab selepas tu lalu satu jenazah yang jahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pula para sahabat, apa hangpa kata pasal jenazah ni? Teruk kata. Tapi kita tak ada pula kata teruk. Semua baik, hak penyangak pun baik, penyamun pun baik semua. Pasal apa? Pasal dia dah jadi satu budaya, dia jadi satu adat. Dia bukan berasaskan nas-nas. Kalau kita kumpul nas, kita akan dapati perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebabnya dan ada tujuannya. Dan kembali kepada asal tadi ni, bila kita berada di sisi orang sakit, di sisi mati, sebutlah perkataan-perkataan yang baik kepadanya. Berdoalah dengan kepadanya agar dia tetap imannya, tetap pegangan agamanya, tetap akidahnya. Wallahu a'lam. Kemudian next. Okey. Setelah mati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila mati, yang nazak tadi mati, pertama sekali saya tulis di sini dalam ringkasan kita ni pun ada, yang saya nyatakan di sini pun ada persamaannya di sini. Menutup mata mayat dan mendoakannya. Tutup mata dan mendoakan si mati. Sebab apa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Kita jangan heran kalau orang mati terbeliak mata. Kita kalau orang mati terbeliak ni, dia ni ada hajat yang tak tertunai. Tu dia mati terbeliak. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis. Kita senang-senang yang mengulas. Oh, dia mati tu sahih, ruh dia tak bahagia, tak aman lah. Sebab apa? Sebab mati terbeliak jegel. Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya ruh itu bila dicabut, tabi'ahul basar, mata tu ikut. Mungkin ada orang yang terbeliak terjegil ke, mungkin ada orang yang tak terbeliak dan sebagainya. Itu kembali kepada cara kematian seseorang. Tapi asal yang disebut oleh Nabi SAW, mata akan ikut. Orang kita disuka buat mengulas. Dia ulas semua. Sedangkan kita sepatutnya menyebut perkara-perkara yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, fadajjanasun min ahlihi. Fadajjanasun min ahlihi. Sebut di dalam hadis ni. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun. Jangan kamu mendoakan. Nabi dah sebut apa yang orang kita sebut. Bila jegil mata, keluarga si mati ni pakat duk riuk. Ni kata Nabi, fadajjanasun min ahli. Pakat-pakat riuk pasal mata tu boleh. Pasal mata jegil mata. Kata Nabi sallallahu, Nabi tegur tindakan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu mendoakan sesuatu pun melainkan perkara-perkara yang baik, kerana para malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan. Jadi berhati-hati dalam urusan. Seterusnya, selimut keseluruhan mayat. Selimut. Yang kita selimut itu betul. Keseluruhan tubuhnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sujjiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbin hibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda wafat, baginda ditutup dengan selimut hibar. Satu jenis kain yang dibuat di Yaman, tuan-tuan dan puan sekalian. Hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu faham di sini, sekiranya seseorang itu dalam keadaan berihram, seperti mana ada jemaah umrah, katakan dengan jemaah umrah baru-baru ni yang meninggal dunia dalam perjalanan accident, dan mereka telah berniat untuk melaksanakan ibadat umrah ataupun haji, accident, a'udzubillah. Bila mati itu, tuan-tuan dan puan sekalian, ketika mana dia sedang dalam keadaan berihram, maka kepalanya tak boleh ditutup. Berbeza dengan orang biasa, kalau mati kita tutupkan keseluruhan. Orang yang berihram, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tutup kepala, berdalilkan satu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibn Abbas, bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbayn wala hannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya. Maksudnya, ketika mana seorang lelaki sedang berwukuf di Arafah, dia terjatuh daripada kenderaan dia, patah leher dia, tuan-tuan dan puan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kapankanlah dia dengan dua pakaian ihramnya, dan jangan kamu semua wangikan dia, dan jangan tutup kepalanya dan wajahnya, sebab dia akan bangun di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, berihram. Itu bagi orang yang berihram. Seterusnya, segerakan pengurusan jenazah. Jangan lewatkan dan jangan lambatkan sama sekali, tuan-tuan dan puan sekalian. Segerakan urusan jenazah. Kadang-kadang kita sibuk nak pindahkan jenazah satu daripada tempat ni ke tempat sana satu. Kemudian sibuk nak menunggu. Kemudian sibuk nak bertengkar ahli keluarga, nak tanam kat mana pula. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena pilih tempat yang terdekat dan terbaik untuk dia. Sebab jenazah dia telah terpisah dengan dunia kita.
Dia tidak lagi mengharap apa-apa daripada kita melainkan doa. Dia tidak mengharap apa-apa daripada anak dia melainkan amalan yang salih, doa-doa anak yang salih, melainkan ilmu dia yang bermanfaat, dan juga sedekah-sedekah jariah yang telah dilakukan di atas muka bumi. Yang lain daripada itu dia tak mampu lah. Yang lain daripada itu dia mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita kena tahu, para nabi berbeza dengan manusia. Manusia, minta maaf, berbeza dengan orang lain, orang awam yang lain. Para nabi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kepada mereka, nak mati ke tak mau? Seperti mana peristiwa Musa alaihi salam kan? Yang mana Musa alaihi salam didatangi oleh malaikat menyerupai manusia, tanya dia nak ambil nyawa dia macam mana, bersedia tak lagi. Kan dalam hadis dia tumbuk sehingga tercabut mata. Lepas tu orang rayu, Musa tumbuk malaikat karuk kan. Tuan-tuan, ini satu realiti, dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sebab malaikat datang dalam bentuk rupa manusia. Musa terkenal dengan kekuatan gagah, Musa adalah orang kuat. Sebab tu fawakabahu Musa faqada alaih. Fawakazahu Musa faqada alaih. Musa ni tepihkan dia dalam perjalanan dia lari daripada Firaun, dia bertemu dengan bangsa dia, dengan satu bangsa yang lain sedang bergaduh. Dia tahan-tahan bangsa lain tu sebab bangsa dia minta supaya dia bantu. Dia pertahankan bangsa dia, dan dalil ini juga diguna pakai oleh sebahagian daripada ahli ilmu menunjukkan dalam hal-hal yang tertentu, tuan-tuan dan puan sekalian, diutamakan oleh orang yang ada silah, yang ada perhubungan dengan kita dulu. Tindakan yang Musa ambil itu, Musa duduk dengan dia punya bangsa, dia bertahan-bertahan, kau fawakazahu Musa, tepih-tepih, jatuh mati yang bangsa lain, tuan-tuan dan puan sekalian, Qibti. Jadi apa yang saya nak cerita di sini, bila Musa AS ni dia kuat, terkejut main nak ambil nyawa ni, tumbuk cabut mata. Kerana Allah bagi pilihan kepada mereka. Macam Nabi SAW diriwayatkan tentang sejarah wafatnya Nabi. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, disebut jelas kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW memilih Tuhannya Allah daripada kami. Nabi diberi pilihan. Tetapi kata Nabi, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah Tuhanku, aku nak bertemu denganmu di atas sana. Nampak, tuan-tuan dan puan-puan, itu para nabi, mereka diberi pilihan. Adapun kita, wallahu a'lam, kita Allah Subhanahu wa taala berikan, kita mintalah, mohonlah kepada dia. Cuma bila kita bercakap tentang pengurusan jenazah, bila kita tak diberi apa-apa pilihan lagi, tuan-tuan dan puan-puan, oleh Allah Subhanahu wa taala, tak diberi nak mati bila, kita tak tahu kita nak mati bila. Yang kita ada hanyalah pesanan agar jenazah kita disegerakan pengurusan, bukan diperlambatkan, bukan diperlewatkan. Wallahu a'lam. Kemudian lagi, dikebumikan mayatnya di bandar tempat dia meninggal dunia, itu yang terbaik. Kalau dia mati di Mekah, dia mati di Amerika, atau cari tanah kuburan Islam, tanam di sana, usah bawa pulang ke sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sebenarnya dia jadi satu sentimen saja, dia jadi satu perasaan. Allah, takkan duduk sana kot, bilalah kita nak pergi tengok dia, bilalah kita nak pergi melawat dia. Tuan-tuan dan puan sekalian,